Hai semua, minggu ni saya nak share tentang apa yang saya buat untuk memotivasikan diri saya semasa bekerja dari rumah. Mungkin sekarang ni selepas PKPP kan sekarang ni ramai orang dah mula keluar bekerja dan tidak lagi bekerja dari rumah, tapi ada juga certain orang macam saya, pensyarah universiti masih lagi bekerja dari rumah. So bila kita buat kerja dari rumah, kadang-kadang motivasi kita pun kena ada supaya kita boleh sentiasa siapkan kerja mengikut apa yang kita rancangkan. So, ini adalah beberapa perkara yang saya buat untuk kekalkan motivasi saya bekerja dari rumah. Yang pertama, biasanya saya akan membuat perancangan bersifat harian. So, terpulanglah pada masing-masing kan, ada cara masing-masing. Ada orang dia akan buat perancangan tu sebulan ke, 2 minggu ke, 3 minggu ke, seminggu ke. So, kalau macam saya punya style, sama ada bekerja dari rumah ke, bekerja daripada pejabat ke, bekerja apa-apalah, saya akan ada perancangan harian. Tak adalah buat macam diary yang sangat spesifik. Saya akan gunakan fungsi note dekat dalam phone. So biasanya bila saya buat perancangan ni, biasanya malam sebelum tidur saya akan letak dalam note phone esok nak buat apa. So saya akan ada spesifik task yang saya akan buat esoknya. So saya dah tahu dah esok saya kena siapkan ni. So biasanya daripada dulu lagi saya akan cuba buat apa yang saya telah rancang lah. So, biasanya saya akan rancang perkara-perkara yang saya nak buat tu yang realistik, yang boleh dibuat dan dicapai. Saya tak naklah rancang perkara-perkara yang memang kita tahu kita tak boleh nak capai kan. Contohnya kita nak buat perkara besar tu, semuanya nak siap dalam masa 1 hari. So, perancangan ni penting untuk saya. Penting untuk saya kekal motivasi sebab saya tahu apa saya nak buat. Tak adalah bangun-bangun tu tak tahu nak buat apa, lepas tu buat secara random, bermalas-malasan dan sebagainya lah. Kedua, kekalkan rutin. Rutin yang sama macam kita bekerja, selalu ni saya buat macam ni. Samalah saya kekalkan rutin, bangun pukul berapa. Contohnya kalau kita pergi office, kita bangun subuh sebagainya, ataupun kita bangun pukul 7 ke, pukul 8 ke. So rutin yang sama tu saya kekalkan walaupun bekerja dari rumah, supaya saya tahu dalam minda saya bekerja, bukan saya duduk dekat rumah boleh tonton TV ke, buat apa-apa aktiviti lain lah, pergi shopping ke apa ke kan. So walaupun di rumah, walaupun di mana saja, rutin bekerja tu saya kekalkan lah. Buat kerja pukul 8, habis kerja pukul 5, pukul 6, macam tu lah saya kekalkan rutin Isnin Jumaat yang sama. So rutin tu tak berubah, dia tidak mengganggu saya punya kerja lah. Sama je saya bekerja dari rumah ke daripada pejabat, tetap saya buat rutin yang sama. Lunch pun sama. Saya kekalkan lunch hours macam saya dekat pejabat, tak ada beza sangat. Seboleh-bolehnya kekal lah. Kita pun bukan robot, kita tak adalah macam nak tetapkan sama je kan. Tapi seboleh-bolehnya kita macam saya lah, saya latih diri saya untuk rutin yang sama. Ketiga, saya juga sebenarnya dalam pada bekerja dari rumah ni, saya juga sebenarnya sediakan tempat bekerja yang selesa lah, yang okey untuk bekerja. Ini boleh memotivasikan kita juga sebenarnya nak bekerja sebab kebetulan pada awal tahun ni saya baru pindah rumah ke rumah sendiri. Rumah sekarang ni lah. So antara yang saya tak ada adalah meja study, meja belajar, meja office yang nak buat kerja, kursi study. Yang lain tu kan slowly kita pindah rumah, kita nak beli macam-macam benda kan. Tiba-tiba berlakunya PKP, masa itulah saya mula perlu bekerja dari rumah macam orang lain juga. So saya realise that awalnya saya memang ada meja dekat dapur untuk makan lah, tapi bila kita nak kerja dalam tempoh yang lama, kita perlukan tempat yang selesa lah. So saya buat keputusan untuk membeli meja dan kerusi belajar, lepas tu ada pokok sikit, bagi dia selesa, bagi nampak menarik lah. So saya tak letak dalam bilik sebab saya nak situasi bilik dengan tempat bekerja tu lain. So terpulang pada masing-masing lah. Kalau macam saya letak dekat satu sudut yang mana saya selesa nak buat kerja. Bila saya bangun, saya dah siap semua, mandi, breakfast ke apa semua, saya terus pergi ke meja study tu.
untuk buat terus kerja-kerja macam biasa, bukan? Sebab basically kerja macam saya ni tidak melibatkan komputer semata-mata dan bahan bacaan yang lain, so dia boleh buat dekat rumah tak ada masalah, asalkan saya ada tempat kerja yang selesa. So pada saya benda-benda ni sangat penting. Dia boleh mempengaruhi motivasi kita lah untuk bekerja, sebab kita ada tempat yang selesa untuk buat kerja. Okey, yang keempat, saya juga elakkan ataupun kurangkan gangguan waktu bekerja dari rumah. Sebagai contoh lah, paling simple, saya suka masak, kan. So saya takkan macam contohnya menyiang ayam ke, menyiang daging ke, semua-semua tu waktu bekerja, supaya kurangkan masa yang perlu spend kat dapur. So untuk kekalkan masa lunch yang ataupun breakfast yang macam dekat office, saya akan sama ada masak secara ringkas ataupun dah sediakan bahan-bahan tu untuk dimasak, so dia besok tinggal tumis je ke, dah makan ataupun order ke. Tapi saya cuba hadkan lah gangguan macam ni, gangguan telefon, gangguan kita macam dalam media sosial, semua-semua tu kalau boleh kita kurangkan, walaupun kita bekerja dari rumah. Sebab kita bebas kan, bila kita kat dalam rumah kita sendiri, kita rasa macam seronok lah, sebab kita rasa homey, kita rasa kat rumah. So biasanya apa yang saya buat, saya kurangkan, minimiskan gangguan ni. Kalau waktu-waktu rehat tu boleh lah kadang nak buka WhatsApp ke, buka Facebook ke. Tapi ada juga nature kita punya bekerja tu memerlukan kita menggunakan smartphone dan sebagainya. So memang itu bukan gangguan yang saya maksudkan lah, kita akan reply semua tu tak ada masalah. Tapi kurang-kurangkan yang macam yang berbentuk yang macam kita nak guna phone untuk tengok Facebook lah, apa semua tu kan. Kalau boleh kurang-kurangkan. Kelima, yang ni sama macam saya buat kerja dekat office, kena pasti apa yang saya suka untuk bekerja, untuk motivasi tu sentiasa kekal. Saya juga buat sama. Contohnya saya suka dengar lagu waktu buat kerja, dan saya tak suka bunyi macam gangguan yang bising sangat dan sebagainya. So biasa kat rumah tak ada masalah lah, sebab saya seorang je buat kerja dari rumah. So saya conquer the whole house lah basically. So tak ada gangguan tu. Dan saya juga bebas untuk buka muzik. Sikit lah, tak adalah buka kuat-kuat kan sampai mengganggu pula. Cumanya macam saya buat sama rutin dengan lagu dan sebagainya. So dia boleh menyebabkan saya punya motivasi tu kekal. Keenam, yang ni penting sangat untuk kita semua, sebab kita kat dalam rumah kita akan rasa kita rehat. Sebenarnya rehat yang kita rasa kita cukup rehat. Sebenarnya rehat yang cukup tu perlu untuk kita kekal bermotivasi untuk esok. Saya bukanlah pakar motivasi tau. Yang saya cakap ni saya share based on saya punya apa yang saya buat, masih untuk kekal motivasi saya lah. So bagi saya rehat yang cukup tu penting walaupun kita bekerja dari rumah. Sebagai contoh, sama ada saya bekerja dari rumah ke dekat office, saya akan pastikan saya tak drag kerja tu sampai ke malam, tengah malam. Lepas tu rasa penat sangat, lepas tu tidur pun tak cukup, besok nak bangun pergi kerja balik. So motivasi tu bagi kalau diri saya, dia akan macam menurun. So saya nak kekalkan motivasi tu, saya akan latih diri saya pukul berapa, pukul 7 katakan mesti stop buat kerja dan sambung esok. So malam tu kita rehat, tengok TV ke, main Facebook ke apa, buatlah apa, Instagram ke apa semua, keluar makan ke. So besok kita ada motivasi baru balik nak buat kerja. So yang tu saya amalkan lah, supaya seboleh-bolehnya kita ada masa rehat yang cukup, sebab kita bukan robot. Tapi ada juga kadang-kadang kita terpaksa buat kerja lebih sebab ada tuntutan kerja yang lebih. Tapi kalau boleh most of the time macam saya buat, saya selalunya tak prefer drag kerja tu sampai ke malam, sebab saya nak waktu yang rehat yang cukup supaya saya ada motivasi lagi untuk buat kerja lagi. Kalau tak, kita akan rasa sangat penat tau. Kita akan rasa macam penat, besok nak buat lagi. Tu kita akan rasa kita nak rehat pula esok tu siang, sedangkan tu waktu bekerja kita. Yang seterusnya, terakhir adalah kita kena sedar, walaupun kita buat kerja dari rumah ke, dari tempat kerja ke, tempat mana kita buat kerja, kita sedar yang tu adalah amanah untuk kita. Kita dibayar gaji kan. Yang ni, kesedaran ni juga mempengaruhi motivasi kita. Kalau kita sedar kita ni dibayar gaji, kita ni ada tugasan yang penting nak buat, amanah, kita tak akan culas, kita tak akan ambil kesempatan
ke atas kerja kita sendiri. Sebab kita tahu kita akan dibayar gaji, kita nak berkat gaji kita tu. Ini macam klise lah, tapi ini pun salah satu benda yang sentiasa saya buat untuk saya remind myself, saya ada pelajar-pelajar saya kena buat kerja dengan bersungguh-sungguh sebab saya dibayar, saya dapat peluang untuk bekerja. Mungkin orang lain, dia orang pun ada macam-macam cabaran. So kita kena sentiasa be positive, remind ourselves yang kita pun kena sentiasa fokus pada kerja kita. So benda ni boleh memotivasi kita juga, sebab kita sedar kan, kita pun kena buat dengan sehabis baik. Okey, itu sahaja video untuk minggu ni. Minggu ni lebih kepada video sharing lah, perkongsian. Di akhir video ni saya nak beritahu yang ini adalah apa yang saya buat, apa yang saya sentiasa make sure saya nak motivate diri saya, tapi tak semestinya dia boleh sesuai untuk anda. Kalau yang baik tu you all boleh cuba try. Kalau mungkin anda rasa tak sesuai, tak apalah. So kalau anda nak video yang lain, tolonglah bagi topik-topik yang best sikit untuk saya share. Yang ni pun salah satu topik yang saya dapat daripada idenya daripada seseorang yang dia kata, cuba share macam mana you dapat motivasi untuk bekerja. So kalau you all nak support, you all tolonglah bagi topik-topik yang boleh saya share, so melalui ruangan komen, subscribe, so that I can make a lots of video for you all. Okay, itu saja untuk minggu ni. Yang penting jaga diri kita semua, jaga keluarga kita dan jaga orang-orang di sekeliling kita. Okay, bye. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komen di ruangan komen di bawah.